Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung bahagian kedua dengan soalan 5. Okey, rajah 5.1 5.2 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan terhadap satu gas terperangkap dalam kelalang dasar bulat. Okey, kita tengok dia punya setup dia. Okey, kita ada kelalang dasar bulat, ada termometer. Okay, kemudian ada bacaan termometer dekat sini. Bacaan termometer di sebelah kanan. Ada bacaan tolok bodon. Okay, bacaan tekanan. Tolok bodon dia membaca, Allah, kenapa PC sengit tu? Membaca tekanan. Kemudian termometer membaca suhu termometer. Termometer pula, temperature. Okay, 5.1 pun setup yang sama, tapi kali ini kita nampak ada ais, ada rajah yang berupa ais dalam kawasan ataupun keliling kelalang dasar bulat tu. Okey, sama jugalah tolak bodon masih lagi membaca seperti saya kata tadi, tekanan, termometer membaca suhu. Okey, kita tengok dulu sepintas lalu. Bacaan tolak bodon berbeza. Kemudian bacaan temperature juga berbeza lah. Yang ni temperature 5.2 lebih rendah daripada temperature 5.1. Okey, macam tu lah. Secara asasnya, benda yang kita boleh nampak daripada rajah. Sebab ingat, soalan 5, soalan 6 adalah soalan yang berupa soalan comparing. Dia ada soalan comparing and relate kan. So soalan ni jangan salah sebab semuanya jawapan kita boleh dapat daripada rajah. So jangan salah tafsir rajah lah. Nyatakan kuantiti fizik yang diukur. Maksudnya kuantiti fizik ni kuantiti apa yang boleh diukur, ataupun kuantiti yang diukur oleh Bourdon-Gauge. Tapi saya bagi tahu dah tadi kan, Bourdon-Gauge dia membaca tekanan gas. Dekat sini kena hati-hati pelajar, mesti spesifikkan tekanan gas. Okey. Kita tak nak bila skema jawapan straight awak tak dapat jawapan, jangan letak pressure saja. Gas pressure. Tolok Bourdon membaca gas pressure. Dia ada banyak kan, pressure, gas pressure, atmospheric pressure. So mesti tepat. Okey, partikel rajah bandingkan. Okey, bandingkan yang pertama bacaan tolok bodon. Tolok bodon ni sebelah kiri ni kan. So bacaan 5.1 lebih besar dari 5.2. Okey, 5.1 lebih besar dari 5.2. Kemudian kedua, bandingkan bacaan termometer. Bacaan termometer pula, tengoklah di bahagian termometer. Okey, termometer ni bacaannya tinggi, ini bacaannya rendah. So 5.1 lebih besar bacaannya daripada 5.2. Baik, isi padu gas. Ada tak isi padu gas berubah? Tidak, sebab kedua-duanya pakai kelalang dasar bulat yang tertutup, completely enclosed, tertutup, tak ada perubahan, tidak ada perubahan isi padu gas. So the volume of gas in 5.1 and 5.2 are equal, sama. Alright, daripada 3 markah ni tolonglah jangan buang langsung markah. Sebabnya soalan ni awak boleh dapat jawapan dari rajah. Cuma kena berhati-hati, kena teliti. Okey, 2 markah seterusnya adalah hubung kait dan nyatakan hukum. Hubung kaitkan bacaan tolok bodon dan bacaan termometer. Okey, daripada situ, daripada jawapan tadi ni, awak dah boleh relate dah. Bacaan tolok bodon dengan bacaan termometer. Apabila bacaan tolok bodon besar, maka bacaan termometer juga besar, tinggi kan. So kita buat dalam bentuk ayat. The reading of thermometer, when the reading of thermometer increase, the reading of Bourdon-Gauge also increases. Okay, apabila suhu meningkat, bacaan tolok bodon juga meningkat. Nyatakan hukum fizik. Bila soalan cakap ataupun tulis soalan hukum, mestilah awak jawab hukum. Okey, pastikan yang awak jawab tu adalah sejenis hukum. Jangan pula awak tulis dia prinsip, tulis dia konsep. Salah lah. Okey, pasti hukum. So hukum Gay-Lussac, hukum tekanan kan, hukum Gay-Lussac. Alright.
Macam mana dapat hukum Gay-Lussac tu adalah berdasarkan hubungan antara pressure dan temperature. Ingat tak segitiga tu kan? Segitiga PVT tu. Sini PVT. Yang ni Boyle, sini Charles, yang ni Gay-Lussac. Macam tu. So P dengan T, Gay-Lussac. Okey, soalan pengiraan. Satu gas telah dipanaskan. Sehingga suhunya mencapai 80 darjah Celsius. Suhu awal kosong. Bacaan tolak Bourdon adalah this much. Okey, now kita nak letak simbol setiap apa kita panggil, maklumat tu kita letak simbol. Ini suhu akhir. Sehingga kan suhu akhir T2. Yang ini suhu awal T1. Yang ini adalah bacaan tolak Bourdon yang mewakili nilai tekanan. Suhu awal, tekanan awal P1. Soalan kata hitung bacaan tolak Bourdon ketika suhu gas adalah 80. So dia nak suruh kira P2 sama dengan apa. Baik. Sebelum kita mula jawab, soalan ni adalah soalan daripada hukum gas. Bila hukum gas, pelajar-pelajar kena buka mata luas-luas, kena alert. Hukum gas, suhu mesti dalam Kelvin. So 80 ni bukan 80, dia adalah 80 tambah 273. Dan kosong ni bukan kosong, tapi kosong tambah 273. Okey, kenapa tambah 273? Kerana kita nak tukar degree Celsius kepada Kelvin. Hukum gas, suhu semuanya mesti dalam Kelvin. Alright, kita keluarkan formula untuk Gay-Lussac. Gay-Lussac, kita constantkan volume, maka kita dapat P bahagi dengan T. Sebelah kiri kita letak 1, sebelah kanan kita letak 2. Itu formula dia untuk Gay-Lussac. Kita rewrite balik kat sini. P1 T1 sama dengan P2 bagi T2. Okey, pressure, bacaan tekanan tadi P1 1.01325 darab 10 kuasa 5 bahagi dengan T1. Okey, 273 tambah kosong kan. So P2 kita nak cari. T2 adalah 80 tambah 273. Okay, so now is the moment where you can pause this video. Pausekan video ni untuk dapatkan, tekan calculator untuk dapatkan jawapan dulu. Okay, jawapannya adalah 1.310 darab 10 kuasa 5 dengan unitnya Pascal. Kenapa unit Pascal? Sebab tekanan diukur dalam unit Pascal. Kalau tak ingat, tengoklah dia unit apa yang awak ganti tadi ni. Ni kan Pascal. Mestilah jawapan dia Pascal juga. Macam tu. Baik, apakah yang akan berlaku kepada tenaga kinetik apabila suhu gas ditingkatkan? Yang ni hukum apa ni? Teori kinetik jirim. Teori kinetik jirim menyatakan bahawa semakin tinggi suhu, maka tenaga haba tersebut diserap oleh molekul dan ditukar kepada tenaga kinetik, dan tenaga kinetiknya akan bertambah. Dan molekul akan bergerak lebih pantas dan berlanggar lebih banyak. So itu jawapan dia lah. The kinetic energy will increase. Baik, selesai untuk soalan 5. Kita terus ke soalan 6. Raja menunjukkan proses pancaran termion. Thermionic emission bagi yang belajar bahasa Inggeris. Thermionic emission yang berlaku dalam sebuah tube sinar katot, yang berlaku dalam cathode ray tube, CRT. Dalam soalan, in both diagram, the EHT, extra high tension, used to accelerate the electron, and it is different for each diagram. Nilai EHT
dikatakan berbeza. Jom kita tengok dalam rajah. Kita highlight dulu EHT. Bagi 6.1, EHT dia 1000 volt. Bagi 6.2, cuba kita tengok EHT dia 3000 volt. Betul lah soalan kata EHT nya berbeza. Jadi bila EHT berbeza, mestilah kadar pecutan dia berbeza kan. Yang ni pecut perlahan sikit lah daripada yang ni kan. Pecutan ni lebih tinggi dari 6.2, pecutan ni lebih besar dari 6.1. Idea dia begitulah. Cuba kita tengok rajah lain juga. Ada tak perbezaan lagi? Bekalan kuasa 6 volt sama. Lagi anode, rupa anode sama. Lukisan-lukisan lain saya dapati sama. Saya dapati sama. Alright, kita terus ke soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan thermionic emission? Term di situ, perkataan term atau terma adalah merujuk kepada haba ataupun heat. Dan ionic refers kepada salah satu ion iaitu elektron. Emission maksudnya pembebasan. So pembebasan elektron melalui pemanasan haba kan. So it is the emission, pembebasan elektron, kita panggil free elektron, yang kemudiannya akan disebut sebagai sinar kathod atau cathode ray. Prosesnya apa? Apabila kita panaskan metal surface. Apabila kita panaskan permukaan metal. Simple je kan? Kita panaskan permukaan tungsten ni. Filament. Ni pakai filament kan? Filament ni kita panaskan guna 6 volt ni. Bila filament ni dah cukup panas dia, maka terbebaslah elektron di sini. Dia panggil free elektron. Inilah proses thermionic emission. Okey, banding. Rajah point 1, rajah point 2, bandingkan bekalan kuasa. Bekalan kuasa masih lagi sama. Okey, iaitu 6 volt. Bagi pelajar jangan confuse tau, bukan EHT. Bekalan kuasa kat sini. Bekalan kuasa 6 volt bagi 6.2, juga 6 volt bagi 6.1. So jawapan dia equal. Bila compare, dia ada 3 possibility jawapan awak. Sama ada lebih besar, lebih kecil atau even sama dengan. Jangan awak exclude sama dengan ni. Sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Okey, bekalan kuasa VLT. Now baru kita tengok VLT. Tadi VLT 6.2 lebih besar dari 6.1 kan. 3000 dengan 1000 3000 and 3000. Yang ni 1000. Boleh highlight ketat exam awak. Boleh highlight. Okey. Highlight je. Kemudian laju elektron. Laju elektron sudah pastinya disebabkan 6.2 ada HT yang lebih besar, maka 6.2 lebih besar dari 6.1. Elektron tu dipecutkan dengan kadar, digerakkan dengan kadar yang lebih tinggi, lebih cepat. Okey. C. Menggunakan jawapan, hubung kaitkan bekalan VLT, EHT tadi tu dengan laju elektron. So semakin tinggi EHT, semakin tinggi velocity elektron. Seterusnya, nyatakan satu sifat elektron yang membolehkan ianya dipecutkan. Dipecutkan dalam tiup sinar kathod. Jawapannya adalah kerana elektron bercas negatif. Apa kaitan dia? Okey, elektron ni, elektron secara alaminya elektron bercas negatif. Elektron bercas negatif. Disebabkan elektron bercas negatif, the electron have a tendency, ada kecenderungan untuk pergi kepada terminal yang berbeza charge-nya atau berbeza labelnya. Dia kan negatif, dia mesti nak pergi kepada anode. Anode adalah terminal yang bercas positif. So different charges attract, dia akan tertarik kepada anode. Bukan sahaja tertarik, disebabkan VLT, voltaj lampau tinggi yang kita apply ni sangat besar, maka electric field dekat sini, electric field dekat bahagian ni sangat kuat, strong. So dia bukan terlepas ataupun tertarik saja-saja, malah dipecutkan. Pecut. Okey, dipecutkan. Dia bukan tertarik slow-slow, dia dipecutkan terus sebab electric field sangat kuat, strong. Okey. Habislah soalan
C. Seterusnya soalan D. Semasa elektron bergerak dari katot ke anod, apakah perubahan tenaga? Okey, yang ni tenaga elektrik potential energy yang terhasil daripada pemanasan tungsten ni. Okey, terhasilnya elektron, dia ada electric potential energy yang telah berubah kepada kinetic energy. Kenapa berubah kepada kinetic energy? Sebab elektron itu dipecutkan ke anode. So anything that is accelerated or even moving, dia akan ada kinetic energy. Okay, dia akan possess kinetic energy. Okey, soalan E, pengiraan. Beza keupayaan. Okey, saya highlight dulu Beza keupayaan bagi VLT darjah 6.2 ditingkatkan berapa banyak? Kepada 6,000 pula dah. 6,000. This is the V value, the new one. V besar. Hitungkan tenaga kinetik elektron. Tenaga kinetik elektron ni bagi pelajar-pelajar, sekejap saya nak delete yang ni. Mana dia? Sebab ni kuasa dia tak cantik Kita menggunakan konsep prinsip keabadian tenaga. Ni prinsip keabadian tenaga Principle of conservation of energy state that energy cannot be created nor destroyed but can change form. Sekarang ni tenaga elektrik potential energy telah berubah bentuk kepada kinetic energy. So kita buat equation macam ni dan kita letak formula. Electrical potential energy adalah EV. E darab dengan V besar. E adalah charge of electron. V adalah potential difference. Kemudian maximum kinetic energy boleh dikira menggunakan formula setengah mv kuasa 2. Tapi disebabkan oleh kita tidak ada maklumat yang cukup bagi sebelah kanan, iaitu kita tidak ada velocity maximum electron, maka sebelah kanan ni not eligible tak boleh nak kira kan. Dan yang itu menyebabkan kita pakai formula sebelah kiri. Memadailah kita kira mana-mana bahagian yang ada cukup maklumat. Sekarang ni kita ada maklumat E, charge elektron yang ni E, kemudian V kita ada 6,000. Cukup lah. Okey, makanya kita pakai EV 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. V kita 6,000. Okay, pause this video untuk awak kira. Your answer should be 9.6 times 10 to the power of negative 16. Dan unit mesti dalam joule. Kenapa unit dalam joule? Hitungkan tenaga. So tenaga mesti dalam joule. Oh, mana pink pula? Okay, kita nampak. Right. Habis soalan 6. Terus ke soalan 7. Rajah 7 menunjukkan sebuah kapal sedang menjalankan aktiviti untuk mengukur kedalaman laut. Daud orang, kedalaman laut. Okay, pernah tengok kan? Ni pakai sonar ni kan? Sonar. Apakah fenomena gelombang yang terlibat? Okey, jawapannya pantulan, tapi kena tepat. Jawapan mesti tepat. Pantulan gelombang. Ini wajib kan? Pantulan gelombang. Sebab pantulan ada banyak. Awak ada belajar juga chapter 6 form 4, pantulan cahaya. Ni pantulan gelombang. Walaupun cahaya tu memanglah gelombang kan, tapi kita nak jawapan kita tu on point. Jawapan kita on point. Baik. Terus soalan B, pengiraan gelombang yang dipancarkan oleh transducer. Transducer ni apa? Kalau soalan tanya, transducer ni adalah bahagian yang sedang memancarkan gelombang lah, yang menghasilkan gelombang. Transducer tu kan. Bergerak dengan laju 1,500 meter per saat. This is V. Masa gelombang dihantar dan dikesan semula adalah 130 milisaat. Ni pelajar. Tak kira lah pelajar siapa pun kan. Saya tahu mesti ada pelajar
yang salah anggap bahawa ini adalah meter second. Silat-silat hal bulan dia akan panggil pengawas dia cakap, cikgu, ada pembetulan ni cikgu. Mana boleh meter saat cikgu? Ini bukan meter saat. M di sini yang bersebelahan dengan saat. Saat tu unit dia. M di situ merujuk kepada mili. Allah tulisan. Padam balik. M di sini adalah prefix. Nilai imbuhan kan, gantian. Mili. Mewakili nilai mili iaitu 10 kuasa negatif 3. Dulu-dulu awak belajar bahagi 1000 kan. Tak buat lah bahagi 1000. Budak sekolah rendah aja bahagi 1000 kan. Kita pakai indices punya ni lah. 10 kuasa something kan, mili. Right, so this is 130 darab 10 kuasa negatif 3. Yang tu nilai T. Okay, make sure awak ganti dengan nilai yang betul lah, T. Hitungkan kedalaman laut. Alamak, soalan klisenya kan. Klise-klise pun ada yang tak boleh buat. So, kedalaman laut adalah mengikut formula sonar D sama dengan VT bahagi 2. Kita ada maklumat V dekat situ, ganti 1500. Okey, T adalah 130 darab 10 kuasa negatif 3. Kemudian bahagilah dengan 2. Okey, jawapan kedalaman adalah 97.5 meter. Okey, kenapa meter? Sebab kedalaman kan. Kedalaman kan panjang, jarak, mestilah dalam meter. Okey, soalan 7 ni dia akan ada satu esei yang pendek sajalah kan. Esei dalam bentuk struktur yang awak kena pilih. Jadual 1 menunjukkan maklumat bagi gelombang PQI yang boleh digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Yang pertama, jenis gelombang. Yang kedua, panjang gelombang. Okey, jenis gelombang. Pilihannya mikro dengan ultrasonik. Panjang gelombang sama ada panjang atau pendek. Soalannya apa? Soalan minta awak cari atau pilih yang boleh digunakan untuk mengukur kedalaman laut dan mesti boleh bagi sebab. Pertama, kita pilih ultrasonic wave. Kenapa ultrasonic? Ultra dekat sini, perkataan ultra seperti Ultraman merujuk kepada very high. Kan Ultraman tu tinggi gila, tinggi daripada bangunan kan, tinggi kau-kau punya kan, very high. So ultrasonic means very high juga, tapi very high sonic, ultrasonic very high frequency. Okay, itulah dia reason dia kenapa pilih ultrasonic, sebab dia ada frekuensi tinggi dan boleh menembusi air. Kalau frekuensi dia rendah sangat, macam mana nak tembus? Keluar-keluar daripada transducer je dah tak lepas dah. So mesti ada certain amount of frekuensi yang mampu menyebabkan gelombang tu boleh penetrate. Okay. Kemudian kedua adalah panjang gelombang, the wavelength. Panjang gelombang mestilah pendek. Kenapa kita pilih yang pendek? Sebab easy to reflect. Okay, mudah untuk dipantulkan. Panjang gelombang dia pendek, jadi frekuensi dia tinggi. Dia sama maksud je kan. Okay, jadi mudah untuk dipantulkan ataupun kurang kehilangan tenaga semasa proses pantulan yang berlaku. Kalau kat sini awak jawab high frekuensi pun kita terima. Frekuensi tinggi. Jangan pakai simbol ni lah. Jangan pakai simbol ni. Tulislah kan. High frekuensi. High frekuensi pun terima. Right. Kemudian ada tak bahagian yang suruh dia pilih, dia suruh awak pilih. Soalan suruh awak pilih kan. Awak pilihlah Q. Kenapa pilih Q? Sebab Q menepati dua-dua ciri ni. Q dia ada ultrasonic wave sebagai jenis gelombang dan ada wavelength yang pendek. Banyak pelajar dia akan pilih siap-siap ada jenis gelombang Q sebab high frequency. Panjang gelombang Q sebab high frequency. Jangan pilih dulu sebab ada jawapan, ada soalan 3 Roman yang bagi awak tempat untuk awak pilih which is the best. Baru awak tulis Q. Yang ni awak bagilah dia punya
ciri dulu, lepas tu reason, ciri, lepas tu reason. Boleh. Okey, nombor 8. Rajah menunjukkan carta alir perubahan tenaga yang berlaku dari tenaga nuklear kepada tenaga elektrik dalam sebuah reaktor nuklear. Ini perubahan tenaga dia. Daripada tenaga nuklear berubah kepada tenaga haba terma, kan? Sebabnya air dipanaskan. Okey. Kemudian air yang dipanaskan tu bertukar kepada wap. Wap itu memutarkan turbin. Turbin bila berputar dia possess kinetic energy, dan daripada pemutaran turbin tu berlakunya pemotongan medan magnet, arus aruhan terhasil, maka terhasillah tenaga elektrik. Itu secara ringkas secara verbally saya cerita tu. Okey, lengkapkan ayat berikut dengan menandakan pada jawapan yang betul. Tindak balas nuklear yang berlaku dikenali sebagai tindak balas. Ini dalam reaktor nuklear. Reaktor nuklear kita pakai nuclear fission. Kita belah. Belah pakai apa? Pakai neutron. Kita belah dia pakai neutron, fast moving neutron. Okey. B. Dalam reaktor nuklear tersebut, tindak balas nuklear yang berlaku telah membebaskan sejumlah tenaga. Macam mana saya tahu tenaga? Sebab saya tengok ujung ni. Oh, ada joule. Joule ni tenaga lah. Okey. Kemudian soalan minta awak cari. Hitungkan cacat jisim. Mass defect. Mass defect ni dia ada simbol M. Okey. Bagi yang belum ulang kaji, yang ni kita pakai formula Einstein. Einstein kata setiap cacat jisim yang terhasil itu ataupun cacat jisim yang terbentuk telah bertukar kepada tenaga. Tenaga tu kita panggil tenaga nuklear. Jadinya Einstein dia formulated this equation bagi menceritakan tentang jisim yang telah berubah kepada tenaga, dan tenaga juga boleh berubah kepada jisim. Yang tu kemudian kan. Alright, dalam soalan ni kita cari M lah. Okay, kita dah ada energi 2.69 tu adalah E. Darab 10 kuasa negatif 12. Mass atau mass defect. Okay. Kemudian C adalah laju cahaya dalam vacuum, 310 kuasa 8. Okay, do the math. Selesaikan matematik ni. Cacat jisim sepatutnya 2.9 darab 10 kuasa negatif 29 kilogram. Kenapa kilogram pula cikgu? Nama dah cacat jisim, kan? Jisim mestilah dalam kilogram, unit SI dia. Okay, habis pengiraan tu. Soalan C. Sebuah reaktor nuklear yang bakal dibina. Belum bina lagi kan? Okay, ni dia punya raja. Kita ada bahan api, moderator, control rod. Ni semua dalam buku teks ni. Kenapa, apakah jenis moderator kita nak pakai, apakah jenis ataupun fungsi control rod, apakah jenis bahan api yang kita boleh guna dalam reaktor nuklear. Semua dalam buku teks. Kita ulang kaji balik So, soalan kata, cadangkan bagaimana sebuah reaktor nuklear dapat dibina dengan lebih selamat. Lebih selamat. So, bahan yang kita nak guna sebagai bahan api semestinya uranium, kerana uranium menghasilkan tenaga yang besar. Ataupun mempunyai half-life yang panjang. Dah lah tenaga besar, kita boleh pakai lama. Long half-life pula lagi lama, kan? Tak perlulah hari Isnin kita masukkan bahan ni sebagai bahan api, hari Rabu dah kena tukar. Lepas tu hari Jumaat pula tukar lagi. Sebab half-life dia dah makin lama makin half-life dia terlampau singkat. Bila terlampau singkat, awak kena keep changing, keep tukar dia punya bahan api tu kan. Sebab aktiviti dia dah low. Cepat je low aktiviti dia. Okay, so uranium bagus sebab menghasilkan tenaga yang besar dan half-life-nya yang panjang, long lasting. Alright, nombor 2, moderator.
sebelum awak jawab, awak mesti tahu apa fungsi moderator tu. Moderator is to moderate. Moderate means to slow down. Slow down the neutron. Tadi saya kata, dalam nuclear fission, konsepnya macam ni. Ni secara ringkas kan. Kita ada uranium. Uranium saya lukis bulat je lah. Uranium ni heavy nucleus. Kita pakai neutron 10. Kita nak belah dia. Kita belah uranium ni kepada daughter dia. Dua nukleus yang lebih ringan. Okey. Syarat dia, mestilah neutron ni berkelajuan tinggi untuk kita belah dia. Untuk kita belah uranium tu. Kalau kita slow down kan neutron, kalau kita slow down the neutrons, maka apa berlaku? Neutron tu tak mampu untuk membelah uranium tersebut. Bila tak berlaku pembelahan tu, maka tak adalah tenaga. So we are going to limit. Kita limitkan jumlah tenaga yang kita nak pakai. Kalau tenaga lebih, apa jadi? Meletup. Macam dalam paper 1 saya cerita kan. So moderator tak ada bahan lain lah. Kita pakai graphite. Kalau tak graphite pun kita pakai air. Okay. So graphite material to slow down the motion of neutron. Untuk memperlahankan gerakan neutron. Supaya kita boleh limitkan. Kita boleh hadkan jumlah nuclear fission yang berlaku. Pembelahan nukleus yang berlaku. Okay, lokasi yang sesuai. Kat mana nak letak? Ni ada banyak jawapan kan. Boleh letak tepi laut. Tepi pantai kan, tepi laut. Beaches. Boleh letak dekat kawasan yang dekat dengan sumber air. Macam sungai ke, tasik ke. Supaya kita boleh regulate the water, regulate the temperature kan. So obtaining abundant ni banyak, and easy, mudah, for cooling. Kita nak ambil air supaya kita dapat menyejukkan reaktor nuklear tu dengan efektif lah. Tak adalah kita nak buat piping pula kan, jauh dan costly. Okay, kemudian juga kita nak cari tempat yang selamat antaranya kawasan yang ada hard rocky soil structure, kawasan yang ada struktur tanah yang kemas lah, untuk mengelakkan daripada pemendapan tanah. Dan kawasan yang tinggi juga boleh tahan tinggi lah, supaya tidak terkesan dengan banjir. Kalau banjir kan. Tapi yang kalau awak pernah tengok cerita Fukushima 50, yang tu adalah contoh reaktor nuklear yang terkesan dengan tsunami. Dia letak tepi laut tu dah okey dah, tapi tsunami pula kan. Boleh tengok cerita tu lah. Alright, bahagian B insyaAllah saya akan sambung. Kalau tak pun saya akan live di TikTok untuk bahagian B. Saya rasa itu sahaja nak saya kongsikan untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.